Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkongsian kajian tindakan pada hari ini adalah sulukan sinar intervensi menangani masalah tingkah laku dan disiplin murid Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara Wilayah Persekutuan Labuan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Encik Hisham bin Abdul Aziz merupakan penolong kanan pentadbiran, Encik Ahmad Razi bin Abdul Hadim, saya sendiri guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa, dan Puan Nur Maisarah binti Abdul Rashid juga merupakan guru kaunseling sepenuh masa. Pertama, kenapa kajian tindakan ini dilaksanakan? Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu apabila SMK Mutiara disenaraikan sebagai salah sebuah sekolah hotspot PDRM oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2017. Ini merupakan satu tamparan kepada pihak sekolah apabila sekolah kami disenaraikan dalam kalangan sekolah dalam kategori bermasalah dan perlu diberikan perhatian. Dan antara persepsi masyarakat apabila sekolah ini dimasukkan dalam senarai hotspot adalah pertama, SMK Mutiara merupakan sekolah budak-budak nakal. Yang kedua, jangan bersekolah di sekolah ini kerana disifatkan sebagai melahirkan pelajar yang kurang baik. Dan antara persepsi yang ketiga adalah kalau boleh jangan hantar anak bersekolah di sini tetapi di sekolah lain. Melihat kepada persepsi masyarakat, maka pihak sekolah mengambil pendekatan untuk melaksanakan satu intervensi bagi menangani masalah salah laku dalam kalangan pelajar. Isu keprihatinan. Melihat kepada masalah yang berlaku, unit hal ehwal murid dan unit bimbingan dan kaunseling telah berbincang dan menganalisis data daripada SSDM yang telah dilaporkan oleh guru-guru tentang salah laku murid untuk kami senaraikan dan jalankan intervensi bagi menangani masalah. Kedua, program ini dirangka bertujuan membendung masalah disiplin murid menggunakan intervensi dalam bentuk modul yang telah dirangka dan dirancang. Ketiga, isu keprihatinan adalah untuk mengubah semula persepsi masyarakat terhadap nama SMK Mutiara. Ketiga, objektif kajian. Objektif adalah kajian ini dilaksanakan bertujuan membendung masalah disiplin dalam kalangan murid yang direkodkan dalam SSDM sekaligus mengurangkan salah laku murid. Objektif khusus adalah pertama, membangunkan potensi diri murid. Kedua, meningkatkan disiplin diri murid. Ketiga, mengubah tingkah laku murid agar menjadi lebih baik. Dan keempat, meningkatkan kemahiran membuat keputusan dalam kalangan murid berdasarkan modul yang telah dirangka dan dirancang. Antara kumpulan sasaran yang telah kami sasarkan adalah melihat kepada 30 orang murid berisiko tinggi yang telah direkodkan dalam SSDM oleh guru-guru SMK Mutiara. Pelaksanaan penyelidikan, tinjauan masalah, pemerhatian dan soal selidik. Dalam pelaksanaan kajian ini, tinjauan masalah dibuat berdasarkan pemerhatian dan soal selidik. Dari segi pemerhatian, kami telah membuat pemerhatian kepada murid serta pemerhatian daripada guru-guru sepanjang pengajaran dan pembelajaran yang mana kesalahan tersebut telah direkod dalam SSDM. Dari segi soal selidik, borang soal selidik telah disediakan dan diedarkan kepada murid untuk mendapatkan maklum balas murid mengenai keberkesanan kem Suluhkan Sinar. Soal selidik ini dijawab oleh murid setelah tamat kem Suluhkan Sinar. Analisis tinjauan masalah. Sebanyak 368 kes disiplin telah direkod dalam SSDM pada tahun 2016. Analisis kes disiplin pada tahun 2016
dibahagikan kepada dua, iaitu kes berat iaitu sebanyak 144 kes dan kes sederhana iaitu 224 kes pada tahun 2016. Analisis soal selidik. Soalan pertama, tempoh masa program. Seramai 25 murid mengatakan amat baik manakala 5 mengatakan baik. Soalan kedua, pencapaian objektif program. Seramai 24 murid mengatakan amat baik manakala 6 mengatakan baik. Soalan ketiga, pengisian program. Seramai 27 murid mengatakan amat baik manakala 3 mengatakan baik. Soalan keempat, aktiviti yang dijalankan. Seramai 26 mengatakan amat baik manakala 4 mengatakan baik. Soalan kelima, penerapan nilai disiplin. 27 mengatakan amat baik manakala 3 mengatakan baik. Soalan yang keenam, penglibatan agensi luar iaitu NGO. 30 murid mengatakan amat baik. Dan soalan yang terakhir, soalan ketujuh, keberkesanan fasilitator. 29 murid mengatakan amat baik manakala 1 mengatakan baik. Perancangan tindakan. Kitaran pertama, seawal bulan Januari, murid yang berisiko dikenal pasti melalui SDM, sesi kaunseling individu dan berkelompok, sesi konsultasi ibu bapa. Murid yang tidak menunjukkan perubahan positif akan disana pendek untuk menyertai kem sulukan sinar. Pemeriksaan kesihatan di klinik sakit luar Jabatan Kesihatan Labuan sebelum dibenarkan menyertai kem sulukan sinar. Murid yang enggan memberi kerjasama untuk dipulihkan perlu memohon pertolongan sekolah lain. Pada bulan Jun, borang kebenaran ibu bapa penjaga dikumpul sebelum murid menyertai kem sulukan sinar. Pada bulan Julai, di mana kem sulukan sinar diadakan, pendaftaran peserta di Taman Pertanian Kilan selama 3 hari 2 malam bermula Selasa sehingga Khamis. Penyerahan pelatih kem sulukan sinar kepada kem komandan yang terdiri daripada jurulatih fizikal Tentera Udara Diraja Malaysia dan Tentera Darat Malaysia. Sesi libat urus semua agensi terlibat. Aktiviti pengajian Islam iaitu kembali fitrah pada setiap malam sehingga subuh. Slot burung hantu pada malam terakhir. Aktiviti kemahiran berkebun di Jabatan Pertanian Labuan. Laporan perkembangan peserta selepas kem sulukan dibincang bersama Dr. Bun iaitu Ketua Unit Sekretari Jabatan Kesihatan Labuan untuk putaran kedua. Untuk putaran kedua yang bermula pada September, peserta kem sulukan sinar yang masih belum pulih dan menunjukkan tanda-tanda memberontak didaftarkan dalam cabaran sulukan sinar. Pada Oktober, sesi kaunseling individu dan berkelompok diadakan. Sesi konsultasi ibu bapa, pendaftaran peserta cabaran sulukan sinar iaitu The Good Behavior Game selama 3 hari bermula Selasa sehingga Khamis. Penyerahan pelatih kepada jurulatih sukan lasak Jabatan Beli dan Sukan. Sesi libat urus Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan selepas setiap aktiviti sukan lasak untuk merasionalkan aktiviti tersebut kepada pelatih. 3 orang doktor sekretari terlibat secara langsung dan memantau perjalanan program. Laporan perkembangan peserta selepas cabaran sulukan sinar dibincang bersama dengan Dr. Bun selaku Ketua Unit Sekretari untuk rumusan. Pelaksanaan tindakan dan pemerhatian ataupun penilaian. Program ini telah dimulakan pada tahun 2016 dan diadakan di Pusat Ko. Dan pada siri kedua 2017 diadakan di Taman Pertanian Kilan. Pada 2018 kem sulukan sinar dengan kerjasama pemadam Sayangi Hidup Elak Derita Selamanya SHIELD telah diadakan di Taman Pertanian Kilan. Pada 2019 kem sulukan sinar telah diadakan dengan kerjasama Perbadanan Labuan. Tak Aku Nak Gagal Kali dan Selamanya iaitu tangkis diadakan di Pusat Ko. Pada tahun 2020 kem sulukan sinar telah diteruskan di Pusat Ko Labuan. Daripada data yang kita dapati daripada 2016 hingga 2020 terdapat trend penurunan kes salah laku disiplin, kes berat dan kes sederhana,
dari 368 kes kepada 147 kes. Pengendalian selukan sinar menggunakan modul komunikasi, modul anjakan diri, modul kepetik bintang dan modul penolakan kerjaya. Refleksi kajian. Daripada laporan SSDM, murid yang mengikuti program kem selukan sinar telah menunjukkan penurunan kes salah satu disiplin. Murid lebih fokus masa di dalam kelas. Murid menunjukkan perubahan sikap yang baik. Cadangan pendidikan masa depan. Yang pertama, program kem selukan sinar boleh diberikan sentuhan baharu di mana sasaran melibatkan murid yang mempunyai tahap akademik yang lemah, di mana fokus utama adalah pengurusan kejayaan murid. Yang kedua, melibatkan pelbagai agensi yang sesuai dalam membantu murid yang bermasalah akademik dan dalam masa yang sama juga membantu meningkatkan jati diri murid. Yang ketiga, melibatkan kerjasama ibu bapa dalam mengendalikan aktiviti agar kecenderungan untuk berubah lebih dirasakan oleh peserta yang disasarkan. Keterangan lain yang berkaitan kejayaan. Bukti bergambar menunjukkan kejayaan pelaksanaan program kem selukan sinar yang diadakan bersama Perbanan Labuan, TUDM dan juga PIBG sekolah. Nilai komersial program sesuai dilaksanakan di peringkat menengah rendah dan atas. Penggunaan modul yang mudah difahami dan dilaksanakan. Kos penyediaan modul yang minima. Keaslian produk sistem idea iaitu kaedah atau teknik. Menggunakan modul yang bersesuaian dengan isu yang dihadapi oleh murid. Pelaksanaan program pembangunan disiplin diri murid melalui program kem selukan sinar. Kejayaan dalam melibatkan pelbagai kerjasama dengan pelbagai agensi. Terdapat 19 agensi yang terlibat secara langsung dalam penganjuran kem selukan sinar, antaranya Tentera Udara Diraja Malaysia, Tentera Darat Malaysia, Pemadam, AADK dan pejabat Ahli Parlimen Labuan. Di mana penyumbang utama kem selukan sinar ini terdiri daripada JASA, PADU, AADK dan Pemadam. Di sepanjang penganjuran kem selukan sinar ini bermula 2016 hingga 2020, SMK Mutiara telah mendapat penarafan peringkat kebangsaan, iaitu penarafan cemerlang kebangsaan kategori pengurusan sahsiah terpuji gemilang dan perkhidmatan kaunseling cemerlang sempena simposium dan expo kaunseling serta pembangunan sahsiah murid peringkat kebangsaan pada 2019. Liputan akhbar yang telah diterima oleh SMK Mutiara sepanjang penganjuran antaranya selepas memenangi 2 anugerah di simposium dan expo kaunseling kebangsaan dan juga liputan sepanjang penganjuran kem selukan sinar. Sekian, terima kasih.